Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan kita untuk terus berada di muka bumi Allah ni pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Kuliah subuh khas confirm pukul 10 malam. Pukul 10 malam, subhanallah. Kan, salli ala Muhammad. Dan terima kasih kepada pihak Surau Al-Aziz Presiden 11 Putrajaya yang sudi untuk menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Dan tajuk kita hari ini bersesuaian dengan tajuk mati syahid. Sebenarnya saya setiap pagi 6.30 pagi saya setakat sekarang semenjak pada PKP tu tak pernah miss lah. Kita buat kuliah subuh secara online menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ni. Dan sallallahu alaihi Muhammad, rutin kita pada setiap pagi, pukul lah tuan-tuan teringin nak ikut sekali kan, 6.30 pagi kita akan baca doa sama-sama. Doa macam tadi, ada berapa doa kita baca tadi ni, saya dah istiqamah buat. Dan, dengan tujuan supaya setiap orang akan beramal dengan doa ni, doa-doa yang penting lah ni sekarang ni lah. Yang pertama kita baca Sayyidul Istighfar.
Sujud istighfar ni ada kelebihan dia, tuan tahu. Yang kedua, kita baca doa jauh daripada musibah, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un. Yang kedua, kita doa jauh daripada penyakit misalnya cuman jauh dari Quran musibah jugalah. Allahumma inna na'udzubika min apa? Allahumma salli ala Muhammad. Na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ketiga, kita baca doa jauh daripada penyakit tu, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami. Yang kemudian kita baca doa pagi hari yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rezeki yang baik, wa rizqan tayyiba, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan-amalan yang terima oleh Allah. Habis selesai tu, kemudian kita akan beristighfar 100 kali. Tapi tak, hari ni tak istighfar lah kat sini, sebab panjang masa tu kan. Biasa kita akan istighfar 100 kali. Yang berikutnya kita akan baca Quran sama-sama dan kita tadabbur Quran sama-sama. Setiap hari paling kurang 1 ayat. So hari ni kita dah masuk ayat ke-171 surah Ali Imran. So, kalau saya matlamat dan azam saya ialah setiap hari mesti nak baca Quran dulu, nak start dengan Quran dulu. Dan hidup kita ni tuntutan Nabi SAW. Paling cantik kita mulakan hari dengan Al-Quran dulu. Lagi nak baca WhatsApp lah, nak baca macam-macam. Cantiknya kita mula dengan Quran dulu. Kemudian kita baca tafsiran Al-Quran mengenai ayat tersebut. Dan matlamatnya satu hari kita akan khatam Quran dengan tafsiran itu matlamat dia. Baik, mari kita sama-sama buka pada muka surat pada ayat yang ke-171 daripada surah Ali Imran. Surah ketiga ayat ke-171. Kita baca sama-sama insya-Allah. Kita akan baca sekitar salli ala Sayyidina Muhammad 4 ayat insya-Allah. 1 2 3 4 je. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل
وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan kurnia yang besar daripada Allah, dan bahawa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Bagaimana? Alladzina qala lahum kan yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Tu ayat dia. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadl wa inna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan kurnia yang besar daripada Allah, dan bahawa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim, iaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mendapat luka, yakni dalam peperangan Uhud, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Alladzina qala lahum nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qala hasbunallahu wa ni'mal wakil, iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Qala fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridaan Allah, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Sedangkan sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yakni di kalangan orang-orang musyrik Quraisy. Kerana itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 171 hingga 175. Alhamdulillah, hari ini nak tengok tafsiran bermula pada ayat 171. Ayat 169 sampai dia ayat ni, perbincangan ayat ni bermula daripada ayat 169 sebenarnya. Bila kita baca kitab tafsir, dia ada himpunan-himpunan ayat dia. Di tafsiran dia ada kaitan dengan ayat sebelum, ayat selepas.
Jadi dalam surah daripada ayat ni, dia sebenarnya perbincangan dia bermula daripada ayat 169 sampai 175. 169 saja nak refresh kepada tuan-tuan yang mengikuti kuliah secara online, ataupun Allah SWT kepada tuan-tuan, ayat 169 170 cerita tentang kelebihan orang mati syahid. Allah cerita, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur syahid di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurnia Allah yang diberikan kepada Allah kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah cerita tentang kelebihan-kelebihan orang-orang yang mati syahid. Kaitannya ayat-ayat sebelum cerita tentang peperangan Uhud. Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW yang syahid dalam perang Uhud. Ada 70 orang yang syahid daripada dalam perang Uhud, yang sebelumnya Allah bagi kemenangan kepada orang-orang Islam dalam peperangan Badar. Sebab apa Allah cerita? Sallallahu alaihi Muhammad, sebab daripada kesalahan dan tangan-tangan mereka sendiri. Waktu Nabi SAW suruh jangan turun, dia orang turun, sebagainya daripada bukit itu sebagainya. Akhirnya Allah berikan, Allah SWT ujian kepada tentera-tentera Islam dalam perang Uhud. Namun di sana ada sahabat-sahabat yang syahid, orang-orang munafik. Bila Nabi SAW dan para sahabat balik daripada perang Uhud, ada yang cedera, ada yang luka, ada yang mati sebagainya. Orang-orang munafik ni dia buat apa? Dah lah hari tu waktu nak pergi perang, dia cari pasal. Dah lah waktu nak pergi perang tu, dah nak pergi dah, dah nak sampai dah ke tempat perang tu, nak balik 300 orang tuan-tuan. Daripada 1000 tentera Islam, 300 orang tuan-tuan yang patah balik, yang mengikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuan-tuan cuba bayang. Tuan-tuan jangan serius sangat begini. Saya tengok tuan-tuan takut mata tuan. Dia tak tahu muka senyum ke apa ke. Tapi cerita dia, tuan-tuan boleh bayang, Nabi SAW pimpin tentera Islam, ada 1000 tentera Islam, 300 orang boleh patah balik meninggalkan Nabi SAW. Siapa tuan-tuan? Nabi SAW. Ni bukan ustaz kita, ni bukan tok guru ulama tempat kita ni. Nabi SAW. Nabi memimpin tentera Islam, 1000 orang-orang Islam yang bersama dengan Nabi, 300 tinggalkan Nabi SAW. Aku nak cerita kalau ada orang munafik akan ada sampai, tak heran orang-orang Islam yang meninggalkan orang Islam. Tak heran ada ulama duduk dengan dia, dia tinggalkan ulama ni, sanggup untuk sallallahu alaihi wasallam khianat kepada ulama. Nabi SAW ada dulu. Nabi SAW memimpin 300 orang boleh tinggalkan Nabi SAW. Bukan setakat tinggalkan Nabi SAW, waktu tentera Islam balik, dia boleh kata pula dekat orang Islam ni. Kata apa? Kalaulah hampa dengar cakap kami hari tu, hampa tak mati dulu ni, hampa takkan luka macam ni. Nak cerita orang munafik yang panggil. Akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan ada di kalangan orang Islam sendiri yang rasa kecewa, rasa sedih. Silap pula kita ikut dengar, tak dengar cakap mereka. Tuan-tuan Muhammad ni panggil orang munafik ni tuan-tuan sampai ke hari kiamat dah. Tuan-tuan subhanallah Muhammad. Lalu tuan-tuan Allah cerita apa? Allah cerita pula tentang kelebihan-kelebihan sahabat-sahabat Nabi SAW yang syahid dalam peperangan tersebut, ataupun syahid dalam peperangan. Bila diceritakan tentang, oh tengoklah dah mati dah, tengoklah habis dah mati apa semua dah, salih asyamat dah terbunuh apa semua, Allah cerita dia tak mati, bahkan dia dapat nikmat di sisi Tuhan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Jabir radhiyallahu an sedih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedih, sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW tanya dekat dia, pasal apa Jabir ni, pasal apa kamu duk sedih sangat ni? Dia kata, ayah saya dah syahid, ayah dia syahid dalam perang tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, mau tak aku cerita kepada kamu kabar gembira? Salli ala sayyidina Muhammad. Mau tak? Salli ala sayyidina Muhammad. Lalu baginda bersabda, aku rasa Allah menghidupkan ayah kamu, lalu berkata kepadanya, hambaku mintalah kepadaku apapun yang kamu kehendaki, aku akan berikan. Dia berkata, wahai Rabb, sungguh aku belum pernah beribadah kepada kamu dengan benar.
Aku ingin engkau kembalikan kami ke dunia. Kembalikan aku ke dunia, supaya aku dapat berperang lagi bersama dengan Nabi-Mu dan terbunuh lagi sekali di jalan-Mu. Lalu Allah berkata, telah berlalu ucapan daripada aku bahawa dia tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Orang-orang yang mati syahid ni tuan-tuan duduk dalam perut burung berwarna hijau yang berterbangan, duduk bergantungan di pelita-pelita lampu-lampu yang bergantungan di bawah arasy Allah. Tuan-tuan, kemudian turun minum daripada sungai-sungai dalam syurga, makan daripada buah-buahan dalam syurga yang turut dinikmati oleh orang-orang yang syahid yang duduk di dalam perut-perut burung tersebut. Dia menikmati keindahan syurga, tengok syurga cantik, seronok. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Lalu dia kata apa? Ni tak sabar ni. Nanti tunggu kalaulah orang-orang Islam yang Allah SWT tahu macam mana yang kami dapat ni, apa nikmat yang kami dapat ni, dan semua orang akan tak sabar untuk keluar berperang, dan semua orang tak takut untuk mati syahid. Lalu Allah tanya dekat mereka, Allah tengok seronok sangat ni orang-orang mukmin yang mati syahid yang duduk dalam perut burung ni, seronok sangat. Allah tanya dekat mereka, sallallahu alaihi wasallam, kamu nak apa? Kamu nak apa lagi? Nak apa lagi? Dia kata, tak ada apa dah, kami dah dapat nikmat sangat banyak ni, seronok sangat dah ni. Seronok sangat dah. Sallallahu alaihi wasallam. Saya Allah tanya lagi, kamu sebenarnya kamu nak apa? Dah seronok sangat dah ni, tak tahu nak minta apa dah. Lalu lepas tu Allah tanya sampai 3 kali. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu sekali Allah nak tanya lagi, depa bagi tahu siap-siap. Depa spell jawapan siap-siap. Betul? Bila Allah tanya lagi sekali, kamu nak apa? Dia kata, ya Allah, kami nak satu boleh tak? Apa dia? Kami nak patah balik, hidupkan kami balik kat dunia ni. Kami kat dunia. Tahu nak minta apa-apa? Minta apa? Kami nak mati syahid lagi sekali. Nak cerita betapa nikmatnya sampai ke tahap dia tak minta nak bangkit qiyamul lail, nak bangkit sembahyang, nak bangkit sedekah. Dia minta orang mati syahid, minta nak mati syahid lagi sekali. Kita kalau ada orang mukmin yang tak mati syahid, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia minta nak apa? Minta balik ke dunia nak apa? Nak sedekah. Nak sedekah. Tapi orang yang mati syahid, dia mati syahid, mati ni, dia minta nak mati lagi sekali. Biar berkali-kali mati pun tak apa. Sebab apa? Sebab sedap dan nikmatnya mati syahid. Dan Allah SWT. Itu ayat 169, 170. Hari ini 171, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Farihina bima atahumullah. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurnia Allah yang diberikannya kepada mereka, yakni para syuhada yang terbunuh di jalan Allah itu hidup di sisi Allah. Mereka berbahagia mendapat nikmat dan kurnia yang Allah berikan kepada mereka. Mereka juga bergembira menyambut saudara-saudara mereka yang terbunuh di jalan Allah sesudah mereka dan menyusul mereka, bahawa mereka tidak takut terhadap apa yang ada di hadapan mereka dan tidak bersedih dengan apa yang berlaku di belakang mereka. Muhammad bin Ishaq berkata, wastabshiruna, dan mereka bergirang hati, yakni mereka senang dengan kedatangan saudara-saudara mereka yang hadir menyusul mereka sesudah mereka kerana jihad yang mereka lakukan, sehingga mereka boleh ikut serta menikmati balasan Allah yang diberikan kepada mereka. Bukan sakat yang seronok duduk dalam nikmat-nikmat yang mereka dapat waktu mereka duduk dalam syurga hasil daripada jihad mereka. Dia excited tunggu kawan-kawan dia tu. Kawan-kawan yang sedang berjihad tu, kawan-kawan yang duduk perang tu. Ni bilalah kawan ni nak main pula ni, bilalah nak main ni. Ni dia, tuan-tuan tahu tak? Bila tuan-tuan dapat satu-satu nikmat dan tuan-tuan ada tuan-tuan tengok ada potensi kawan-kawan yang lain yang kita sayang untuk dapat nikmat yang sama, kita jadi excited. Tuan faham tak saya tanya soalan? Kita dapat satu benda, kemudian alangkah baiknya kalau mereka pun dapat sama. Kan ni? Terutama orang-orang yang kita sayang lah. Kan? Kita dapat nikmat ni. Subhanallah, ya alangkah baiknya kalau anak aku mendapat juga ni benda ni. Kalau alangkah baiknya kalau abang aku mendapat sama ni. Kalau alangkah baiknya kalau ayah aku dapat sama ni. Kalau mak aku dapat sama ni. Macam itulah orang-orang yang dapat, orang yang berjihad kemudian mati syahid. Dia dapat nikmat, dia harap semua orang pun dapat nikmat macam mana dia dapat ni.
Dia duk excited, duk tunggu ni, siapa pula nak main ni, siapa pula nak main ni, siapa pula nak dapat nikmat macam mana dia dapat ni. Maka dia duk excited, dia girang, dia seronok. Tiba-tiba mai seorang pula. Allah dah cerita syurga dan kelebihan-kelebihan orang mati syahid ni motivasi kepada para sahabat yang berjihad untuk mati syahid. Kita ni tuan-tuan, ibadat kita ni tuan-tuan, dia ada dua peringkat. Pertama dia panggil peringkat seorang Allahumma salli ala Muhammad, saudagar. Ibadatnya seorang saudagar. Apa ibadat seorang saudagar? Ibadat seorang saudagar ni tuan-tuan tahu saudagar ni macam mana? Dia pergi berniaga, dia nak dapat untung. Kan? Peringkat atas sikit dia panggil ibadatnya seorang hamba. Ibadat seorang hamba dia tak bincang untung lah. Hamba ni dia pergi kerja aja, ikut perintah pada Tuhan dia. Tuhan dia suruh kerja. Kan? Tanyalah berapa gaji nak bayar tak? Hamba. Tuan-tuan, kita ni duduk pada peringkat ibadatnya seorang saudagar. Bila kita buat ibadat, kita expect, kita harap, kita duk buat kerja, kita duk buat ibadat dengan harapan untuk mendapat janji-janji Allah hasil daripada ibadat yang kita buat. Tuan-tuan sembahyang duha pasal apa? Tuan-tuan sembahyang witir pasal apa? Pasal kelebihan-kelebihan sembahyang duha dan sembahyang witir. Tuan-tuan sedekah pasal apa? Sedekah sebab kita nak dapat kelebihan daripada sedekah. Faham tak ni? Selagi kita duduk bincang tentang kelebihan tu, maksudnya kita duduk di peringkat ibadat yang seorang saudagar. Faham tak ni? Tapi ada orang yang duduk dalam satu kedudukan, kalau dia buat ibadat, dia tak fikir dah apa yang dia dapat. Dia fikir aku buat ni untuk harap redha Allah. Aku buat ni sebab kerana Allah semata-mata. Boleh tak kita duduk di peringkat saudagar? Ibadat seorang saudagar. Boleh tak? Syirik tak? Buat ibadat sebab nak dapat pahala, buat ibadat sebab nak dapat syurga, buat ibadat sebab nak jauh pada neraka, buat ibadat sebab nak murah rezeki. Syirik tak? Dah, sebab yang tu mai daripada Allah. Allah yang janji. Ni seorang syahid ni dapat nikmat, duduk dalam perut burung, duduk terbang berterbangan sana sini. Orang lain duduk dalam barzah, dia duduk dalam syurga siap dah. Hak ni dapat bidadari sallallahu alaihi Muhammad. Apa ni, ainul mardiyah kepada orang-orang yang syahid fisabilillah. Ainul mardiyah ni, yang mata bermata jeli ni, bidadari cantik apa sebagainya. Untuk siapa ni? Untuk orang-orang berjihad fisabilillah. Satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat, duduk cerita tentang ainul mardiyah, cerita tentang bidadari. Nabi SAW dia cerita benda dia nampak. Ni Nabi cerita syurga kepada para sahabat, syurga yang Nabi SAW tengok sendiri. Lepas tu dalam riwayat sebut, berita daripada orang yang melihat itu tak sama dengan berita daripada orang yang mendengar. Kan? Kalau ada berlaku apa-apa, dia nampak. Lepas tu dia main cerita kat kita. Dia kata, tadi kan ada accident kat situ. Tak sama dengan, tadi aku dengar kata ada accident kat situ. Dia jadi lagu ni. Kita faham tak ni? Nabi SAW cerita syurga, benda yang Nabi SAW nampak dengan mata dia. Cerita kat para sahabat dengar meleleh-eleh. Ni menangis, ada yang pingsan sebab takut tak dapat masuk syurga. Nabi SAW cerita syurga, benda yang Nabi SAW nampak sendiri. Nabi SAW cerita tentang bidadari para sahabat ni tuan-tuan, sampai pingsan. Nabi cerita neraka, para sahabat pingsan, takut neraka. Sebab Nabi cerita detail, sebab Nabi SAW nampak benda tu sendiri di mata dia. Tuan-tuan, Nabi SAW ceritalah tentang kepada para sahabat tentang ainul mardiyah. Ni saya nak perang ni dalam perang ni Nabi Muhammad, ada waktu tu para sahabat yang sedang berpuasa dan perang, berhenti rehat saat tengah hari. Nabi SAW cerita ainul mardiyah ni macam ni, cantiknya macam ni, cantiknya apa semua. Para sahabat dengar tengangan kan. Ada seorang sahabat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umur belasan tahun dia. Aisyah dengar. Lalu habis daripada taujihat Nabi SAW tu, masing-masing pun berehat sekejap, tidur sekejap. Tidurlah. Tuan-tuan, dalam peperangan Allah bagi merasa mengantuk. Dalam surah Ali Imran cerita tentang mengantuk ketika perang. Mengantuk ketika perang. Dalam perang Uhud pun Allah bagi, dalam perang Badar pun Allah bagi. Mengantuk dalam peperangan. Sehingga Talha kata apa? Kami angkat, Abu Ubaidah cerita, kami angkat pedang ni
sampai terlepas pada tangan kami. Cerita tengah perang tu boleh terlepas pedang sebab mengantuk. Logik tak tengah duk perang, orang duduk serang, tengah duk perang pegang pedang, tiba-tiba boleh mengantuk sampai jatuh pada pedang. Tuan faham ni? Tengah duk beraktiviti mengantuk. Pelik kan? Tapi Allah bagi mengantuk tu. Sebab apa mengantuk tu? Sebab Allah nak tenangkan hati dia. Rupanya dalam peperangan, kalau mengantuk ketika perang, itu Allah sedang memberikan ketenangan. Tapi mengantuk ketika sembahyang, waktu syaitan yang kerja. Ni pun tengah perang ni, mengantuk sengguk nampak. Saling semua. Waktu tu dalam perang, habis para sahabat pun tidur. Ada seorang budak ni tuan-tuan, dia mimpi dalam tidur dia. Bila terjaga daripada tidur tu, dia cerita kat kawan dia, tadi aku mimpi. Jangan cerita ke orang, aku malu, dia kata. Mimpi apa? Mimpi Ainul Mardiyah. Jadi Allah bagi kat dia mimpi. Tuan-tuan, kita ni tak pernah mimpi syurga. Kalau kita mimpi syurga, amal kita tak sama macam mana amal kita sekarang ni, tuan. Ada seorang budak tu dengan Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani dalam perjalanan nak pergi ke Mekah. Dia tengok seorang budak muda ni ibadat non-stop. Semayang, zikir tak berhenti-henti. Lalu kata Abu Sulaiman Ad-Darani, dia kata, pasal apa yang buat ibadat banyak sangat ni? Pasal apa yang buat ibadat banyak? Tak letih ke tak penat? Kita letih, penat. Habis tu orang salih sebab dia kata, Syekh jangan kata apa kat saya nak. Saya mimpi nampak syurga. Kata saya dah nampak bangunan-bangunan dalam syurga tu. Bila nampak bangunan dalam syurga, di dunia ni tak ada apa dah. Dia nak takut nak dapat yang tu. Tenang, kita tak pernah mimpi. Mana yang salih sebab dia mimpi jumpa Ainul Mardiyah, bidadari. Dia ceritalah, dia kata dia duduk di satu taman yang sangat cantik, taman yang sangat indah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian dalam taman-taman tu dia tengok ada seorang wanita yang sangat cantik. Sangat cantik, dia tak pernah tengok wanita yang cantik macam tu. Cantik secantik-cantiknya. Dia pun teringat Nabi SAW cerita Ainul Mardiyah tadi. Dia mimpilah. Assalamualaikum Ustaz, ni Ainul Mardiyah ke? Ainul Mardiyah. Dia kata, saya bukan Ainul Mardiyah kan. Ainul Mardiyah mana? Ainul Mardiyah ni, dia kata duduk dalam istana dia. Tapi ikut jalan ni, bertraffic light tu ambil kanan. Itu saya tambah lah. Dia cerita, dia pergi, ada satu istana, Ainul Mardiyah duduk dalam istana dia. Patutnya, yang ni siapa? Yang ni siapa? Kita, saya ni tukang kebun. Tukang kebun pun cantik lah. Jadi saya kata mana tukang kebun sambil duduk berjalan, sambil beralih tengok Ainul Mardiyah, tukang kebun pun tak parah. Cantik. Lepas tu berjalan pergi sampai dekat istana. Nampak istana? Depan istana tu ada berapa orang lagi? Dia kata suami Ainul Mardiyah dah sampai. Oh, dia kata gitu. Seronok dia. Lepas tu dia kata, yang duduk dekat depan sana ni jauh lebih cantik lagi daripada yang tadi ni. Yang tadi pun cantik dah, yang ni jauh lagi cantik lagi. Ya, apa ni Ainul Mardiyah kan? Saya bukan Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah mana? Ainul Mardiyah duduk dalam bilik dia. Masuk di sana ni tingkat atas bilik dia kat situ. Pergi kat dia. Yang ni siapa? Gad pun lawa sangat. Gad pun jauh lebih cantik tadi. Oh subhanallah. Tapi naik atas. Masuk dia pun naik atas. Masuk sampai atas. Orang sambut. Oh suami Ainul Mardiyah dah sampai. Dia sampai tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok ada seorang perempuan yang duduk di atas katil tu, yang jauh lebih cantik daripada yang dua-dua yang tadi ni. Jauh lebih. Yang ni memang cantik. Betul-betul memang cantik lah. Subhanallah. Orang kata pula, suami Ainul Mardiyah dah sampai. Allah Rabbi. Kita tengok kat depan. Yang ni Assalamualaikum. Yang ni Ainul Mardiyah kan? Ya Sayyidina Mardiyah. Allah Rabbi. Kita sadar semua. Dia pun main dekat lah. Dia pun pergi dekat dengan Ainul Mardiyah. Dia kata, tunggu, sabar. Belum waktu dia lagi.
Aku dijadikan untuk kamu dan kamu dijadikan untuk aku. Dengar tu tuan-tuan. Ayat pick up line tu. Ni. Rasa macam nak rebah dah dengar tu. Kita belum, tunggu lagi. Tunggu, belum sampai waktu dia lagi. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian dia kata syahid dulu. Syahid nanti kita akan jumpa. Tuan-tuan terjaga daripada tidur. Tuan ingat nak buat apa? Syahid dah. Bangun pegang pedang. Ainul Mardiyah. Ni. Syahid. Dia mati. Lepas tu bila dia mati, sahabat ni pergi cerita kat Nabi SAW. Cerita Rasulullah, tadi ada seorang sahabat kita, dia mimpi jumpa Ainul Mardiyah. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian dia dah syahid dah. Lalu kata Nabi SAW, dia sekarang ni sedang berbuka puasa dengan Ainul Mardiyah. Oh subhanallah. Nak cerita kisah-kisah syurga, kisah-kisah bidadari, kisah apa nikmat daripada syurga tu. Itu sebagai motivasi. Tak ni? Allah cerita ni dalam kisah ni. Macam mana orang-orang yang berjihad fi sabilillah ni, dia dah dapat nikmat-nikmat tu. Dan dia kata pula, kalaulah kawan-kawan aku pun tahu macam mana aku dapat ni. Kalaulah kawan-kawan aku tahu apa nikmat yang aku dapat ni, semua nak keluar perang tu. Semua tak takut nak mati syahid. Pasal apa? Dapat nikmat. Siapa cerita? Sahabat-sahabat yang dah mati syahid. Tuan-tuan, Allah ceritakan pengalaman dia tu dalam Quran. Tuan-tuan percaya ke tak? Percaya tak? Tanya pun tak mau angguk ni. Angguk. Percaya? Kalau tak percaya buat ni. Macam mana tak percaya Allah cerita dalam Quran? Mereka sedang bergembira tu. Mereka tengah seronok tu. Dan mereka bergembira juga. Duk tunggu. Ni siapa pula nak main lepas bulan ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Dan mustahil tak kita ni? Siti Aisyah kata, kami yang perempuan ni pun cemburu. Tak payah cemburu. Muslimat lagi best. Dapat jadi penghulu bidadari. Kalau bidadari pun macam tu punya cantik, dan muslimat tu, isteri kita tu, lagi cantik lagi bidadari. Dia orang lelaki dengan orang perempuan, dia minat tak sama, kan? Orang lelaki-lelaki ni, orang perempuan dia minat apa? Orang perempuan minat apa? Orang lelaki-lelaki, kalau bini mati tuan-tuan, dia berkalik. Dia tak boleh. Tak usah duk berjanji lah. Janji apa? Kita ni, nanti kalau saya mati, abang jangan kahwin dengan orang lain. Terus janji itu kan dia? Dia mungkir janji. Ada dia tu, dia buat syarat kat suami dia. Dia kata, abang nak kahwin lain, saya bagi. Tapi tunggu saya mati dulu. Lepas saya mati, rumput tumbuh dekat lepas rumput tumbuh dekat kubur saya tu, baru abang kahwin lain. Tuan-tuan, muslimat jangan buat janji macam ni dengan lelaki. Dia doa tu setiap hari. Tunggu lepas mati baru kahwin. Dia doa tu ya. Subhanallah. Takdir cerita mati sungguh bini dia. Bila mati isteri dia, nak kahwin lah. Ni? Tunggu rumput tumbuh dekat kubur. Tiap-tiap hari pergi kubur. Tiap-tiap hari pergi kubur, rumput tak tumbuh-tumbuh. Dia pun heran. Apa hal dengan kubur dia? Semua tempat dia semua rumput tumbuh. Dekat tempat isteri dia tu kubur tak tumbuh, rumput tak tumbuh. Dia pun heran. Pergi tiap-tiap hari tengok kubur ada rumput. Pergi tengok tak ada rumput. Pergi tak ada rumput. Satu hari waktu on the way nak keluar tu, berselisih dengan adik ipar dia. Adik siapa? Adik isteri dia tu. Dia kata, nak ke mana ni? Tanya. Oh, nak pergi kubur kakak. Oh, apa ni, selalu ke Maizarah kubur kakak ni? Tiap-tiap hari Maizarah kubur kakak. Tiap-tiap hari. Pasal apa? Pasal kak pesan lepas dia mati tolong cabut rumput. Kak ada pesan. Dan cerita cemburu tu lepas mati punya tak bagi tu. Subhanallah. Allah SWT. Orang perempuan kalau lelaki mati tak apa. Dia tak ada, dia boleh survive tau, dia boleh hidup tau. Orang perempuan ni, lelaki mati tak apa, relax lah, saya relax lah. Suami tak ada, tak apalah, saya tumpuan ibadat, tumpuan anak. Orang lelaki tak boleh. Orang lelaki tak boleh. Waktu jangan duk marah dia apa. Ni sahabat semak. Jadi
Tuan-tuan, Allahumma salli Jumat. Orang lelaki-lelaki Allah bagi macam tu. Orang perempuan Allah bagi macam ni. Orang perempuan dia suka apa? Suka perhiasan. Dia suka perhiasan, dia suka rumah dia suka nak decorate rumah dia suka gelang ke, dia suka cincin ke, dia suka apa-apa menjadi bentuk-bentuk perhiasan. Maka Allah akan bagi sesuai dengan dia. Allah bagi istana cantik, Allah akan bagi nanti rumah istana-istana yang kubahnya daripada emas. Misalnya cuma dinding-dinding daripada emas, apa semua, dinding daripada permata. Allah akan bagi perhiasan-perhiasan sesuai dengan kehendak dan keinginan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Dan wastabshiruna, mereka berkira. As-Sudi berkata, seorang yang syahid akan diberi buku catatan yang berisi, yang tertulis, fulan akan datang kepadamu pada hari ini dan hari ini. Fulan ini akan datang kepadamu pada hari ini dan hari ini. Maka dia pun senang dengan hal itu, sebagaimana orang-orang yang hidup di dunia senang bila keluarganya yang berpergian akan datang. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam As-Sudi sebut, orang yang syahid nanti di akhirat dia akan dapat catatan. Catatan cerita kawan dia yang ni akan mai lepas ni. Kawan dia yang ni pula akan mai lepas ni. Keluarga dia akan mai lepas ni. Dia tahu dah siapa yang akan mai lepas ni, catatan dah sampai kat dia. Maka dia excited. Macam mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita yang excited bila orang yang kita sayang pi jojo kemudian nak balik main. Mana? Dia panggil PJJ atau PJJ, perkahwinan jarak jauh. Mana? Pada orang Putrajaya ramai aku ni. Isteri kerja ini, suami kerja 4 kali. Mana ni? Oh, hujung minggu nak jumpa ni. Hujung minggu. Excited lah ni. Seronok. Kan? Pasal Allah sama seronok. Pasal apa? Saya nak berjumpa. Excited. Macam itulah orang-orang yang mati syahid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia excited nak tunggu orang yang dia kasih nak, sebab dia dapat nikmat ni tengah seronok ni. Orang-orang tu tak rasa lagi seronok dia. Nanti bila dia mai dia akan tumpang rasa seronok macam mana aku seronok ni. Excited. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Sa'id bin Jubair berkata, manakala para syuhada masuk syurga dan melihat kemuliaan para syuhada di sana, mereka berkata, duhai, andai saja saudara-saudara kita di dunia tahu kemuliaan yang kita saksikan bila mereka hadir di sebuah peperangan, maka mereka akan terjun langsung sehingga mereka boleh mati syahid. Lalu mereka mendapat kebaikan yang kita dapat. Lalu Rasulullah mengkhabarkan keadaan mereka dan kehormatan yang mereka dapatkan. Lalu Tuhan mereka sallallahu alaihi wasallam Muhammad menyampaikan kepada mereka bahawa aku telah menurunkan kepada Nabi kamu dan aku telah mengkhabarkan keadaan kamu kepada mereka dan kehidupan kamu, maka mereka bergembira dengan itu. Dia cerita sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Depa dapat nikmat dekat dalam syurga tu. Depa duk risau kita tak tahu. Depa dapat nikmat dalam syurga tu, depa risau kita tak tahu nikmat kita dapat tu. Syok ni kalau boleh nak bagi tahu semua orang. Kita pernah macam tu lah. Kita kalau dapat apa-apa nikmat, dapat apa-apa seronok, kita seronok nak bagi tahu semua orang. Betul kan? Kita lah ni ada Facebook tu. Update kat Facebook lah. Update kat Facebook, update dekat Instagram, tunjuklah apa nikmat kita dapat. Beli kereta baru, bukan mak tayar je, takut orang kata kat dia. Ni, ambil gambar tayar je. Alhamdulillah nikmat kunaan Allah bagi. Ni Allah sallallahu alaihi. Kalau boleh nak cerita semua orang apa nikmat kita dapat. Orang yang duduk dalam syurga pun dia macam tu. Dia lagi-lagi lah sebab nikmat tu seronok sangat. Terlalu hebat nikmat tu dan dia harap semua orang tahu apa yang dia dapat tu. Tapi macam mana dia nak bagi tahu, dia duduk di alam lain. Kan? Lalu Allah tenangkan, tak payah risau. Allah dah cerita dah kat depa melalui ayat Quran. Allah cerita dah kat orang yang duduk segitu. Keluarga depa tak risau, depa seronok kamu tengah dapat nikmat. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah firman Allah Taala, wastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurnia Allah yang berikan kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka yang belum menyusul mereka, bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diriwayatkan secara sahih dalam As-Sahihain, yakni Al-Bukhari dan Muslim, daripada Anas radhiyallahu anhu tentang kisah 70 orang Ansar yang gugur dalam peristiwa Bi'r Ma'unah, di mana mereka dibunuh pada pagi hari yang sama. Lalu Rasulullah SAW berqunut, melaknat dan mendoakan orang yang membunuh mereka. Anas berkata, turun Al-Quran kepada kami tentang
sebelum akhirnya diangkat, sampaikanlah daripada kami kepada kaum kami bahawa sungguhnya kami telah bertemu Rabb kami, dia redha kepada kami dan menjadikan kami diridai. Kisah Bi'at Ma'unah ni tuan-tuan, Nabi SAW hantar wakil untuk pergi dakwah kepada satu kampung tu. Ada lebih kurang 40 orang ataupun 70 orang, kata Anas. Waktu dalam perjalanan tu, dekat nak sampai kat kampung tu, mereka pergi sembunyi dekat satu gua dulu. Sembunyi kat situ dulu. Sembunyi kat satu gua. Hantar seorang je wakil pergi. Siapa nak pergi? Seorang angkat tangan, mungkin nak pergi jumpa. Jumpa ketua mereka ni. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pun pergi lah. Waktu jumpa dia kata, aku ni utusan Muhammad, ajak mereka masuk Islam. Akhirnya apa dia buat? Dia tangkap wakil Nabi SAW, lepas seksa dia, dan akhirnya dia dibunuh, mati. Dia jejak trail dia daripada mana dia main, jejak, akhirnya bawa kepada sahabat-sahabat yang sedang menunggu di gua tersebut, dekat berdekatan. Akhirnya 70 daripada sahabat ni terbunuh. Semua dibunuh sekali serentak, pagi tu lah, habis semua kena bunuh. Lebih kurang 40 ataupun 70 orang, tuan-tuan. Lalu ayat ni turun, cerita nak bagi gembira dekat sahabat-sahabat mereka yang sedih dengan kematian mereka ni terbunuh. Cerita apa ni? Mereka tengah dapat nikmat kat sana. Kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nah, sampaikanlah kepada kami, sampaikan daripada kami kepada kaum kami bahawa sungguhnya kami telah bertemu Tuhan kami, dia redha dekat kami dan menjadikan kami juga diridai. Kemudian Allah berfirman, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang ini kita akan sambung pada esok hari. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang memberikan perhatian. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang mengikuti melalui Allahumma salli ala sayyidina Muhammad live pada pagi ini, insya-Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa dinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.